Sunan Tirmizi bab mana? Berapa? Bab ma jaa fil qu'udi kah? Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi salati 'ala al-khumrati. Khumrah huwa hasirun saghirun, tika kecil. Bab ini datang berkenaan dengan sembahyang di atas tika kecil, tempat sembahyang kecil setakat boleh tutup muka, dua tapak tangan, dua tapak kaki boleh tutup daripada panas bumi dan juga sejuk bumi. Jadi maknanya kecil, sekadar boleh sembahyang seorang. Kalau besar dinamakan hasir. Hasir tika besar, khumrah tika kecil. Muat seorang itu panggil tika kecil. Hasir ni tika besar, dia saiz besar sikit, sama tinggi dengan orang, itu panggil hasir tika besar. حدثنا قتيبة أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di atas khumrah, tika kecil, berkenaan dengan harusnya sembahyang di atas tika kecil itu tidak ada khilaf di antara fuqaha. Wa fil babi an ummi habibata wa ibni umara wa ummi salamata wa aisyata wa maimunata wa umma kalsumin binta abi salamata ibn abdil asadi. وفي الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سلمة وعائشة وميمونة وأم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. Semakna hadis bab datang daripada Ummu Habibah, Abdullah bin Umar dan sebagainya, wa Ummi Kalsumin binti Abi Salamah tabni Abdul Asad, dia tu
walam tasma' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sama', tidak dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa, hadis Ibn Abbas hadithun hasanun sahihun. Hadis sani yang maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di atas khumrah tika kecil tu, hadis tu hadis hasan lagi sahih. Maksudnya hadis tu datang dengan dua sanad. Satu sanad dianggap hasan, satu sanad lagi dianggap sahih. Ataupun hasan maksud di sini hasan li zatihi, sahih maksud di sini sahih li ghairihi. Ataupun dalam sanad tadi rawi-rawi, ada setengah rawi dianggap rawi sahih, maksudnya dhabt, catatan rawi itu sampai tahap tertinggi, maksudnya dia tidak ada sifat lupa. Bila-bila masa so baca, dia boleh baca hadis tu, ingatan dia, catatan dia ada pada tahap tinggi. Dan ada setengah rawi tidak sampai tahap tu. Jadi rawi yang mana dalam sanad tu dah sampai tahap tinggi ingatan dan catatan dianggap rawi sahih, dan rendah daripada tu rawi itu dianggap rawi hasan. Jadi dalam satu sanad ada beberapa orang rawi, setengah rawi dianggap sahih, rawi sahih, setengah rawi dianggap rawi hasan. Itu maksud hadithun hasanun sahihun. Wa bihi yaqulu ba'du ahli ilmi, dan setengah ulama berkata dengannya, dengan maksud hadis itu. Faqala Ahmad wa Ishaq, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Ibrahim, dua imam itu kata, qad sabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu 'ala al-khumrati, dah pun sabit hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sembahyang di atas khumrah tika kecil tu. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, wal khumratu huwa hasirun saghirun, khumrah iaitu tika kecil. Babu ma jaa fi salati 'ala al-hasiri, bab ini datang berkenaan dengan sembahyang di atas tika, hasir tika besar. Haddatsana Nasr bin Ali akhbarana Isa bin Yunus 'an al-A'mash 'an Abi Sufyan 'an Jabir 'an Abi Sa'id anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala hasirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di atas hasir tika besar. Jadi daripada situ sahabat-sahabat Zaid bin Sabit, Abi Dzar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, dan di kalangan tabi'i Sa'id bin Musayyib, Makhul dan sebagainya, mereka menganggap mustahab sembahyang di atas hasir tikar tu. Dan setengah imam mereka berpendapat la yusalli wa la yasjudu illa 'ala al-ardi. Mereka kata sembahyang sujud hanya di atas bumi. Mereka tidak suka sembahyang atas tika. Dan daripada riwayat daripada Ibrahim bin Nakhai, dia tu Ibrahim tu sembahyang di atas hasir dan dia sujud atas bumi. Jadi itu masing-masing pendapat daripada imam-imam.
Babu ma jaa fi salati 'alal busuti. Busut jamak bagi bisatun bikasril ba, iaitu hamparan seperti kapet, permaidani dan sebagainya. Haddatsana Hannadun akhbarana Waqi'un an Syu'bata an Abi Tayyah ad-Dubai qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhalituna. Riwayat daripada Anas bin Malik, Abi Tayyah kata, saya dengar Anas bin Malik kata, kebiasaan ataupun adat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhalitu, bergaul erat dengan kami, hatta kana yaqulu li akhilli saghir, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sebagai bergurau kepada saudara saya yang kecil, yaitu Aba Umair. Aba Umair itu gelaran dia, nama dia Zaid bin Sahal Al-Ansari ataupun Ibnu Abi Talha, adik seibu dengan Anas bin Malik. Ibu mereka nama Ummu Sulaim binti Malhan. Ada riwayat daripada kisah berkenaan dengan Ummu Sulaim tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan wanita mimpi ihtilam, adakah wanita perlu mandi dan sebagainya. Ada kisah soal jawab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Umair Sani, adik seibu Anas bin Malik ni, dia meninggal dunia waktu dia kecil lagi, semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saudara Anas kecil, Aba Umair itu, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Aba Umair, apa boleh Nughair itu lakukan? Maksudnya Nughair ni nama burung, dan pengarang kitab Hayatul Hayawan dia kata Nughair ni burung bulbul. Jadi Aba Umair Sani, adik Anas ni, dia bela seekor burung, dan burung tu mati. Sebab tu dia duka cita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan dia sedih, sebagai menghiburkan hati dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia, wahai Aba Umair, apa Nughair itu boleh buat sedangkan dia dah mati? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan sahabat-sahabat dengan cara begitu. Ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan sahabat-sahabat. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dengan sahabat-sahabat. Itu adat yang mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kegerunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehebatan sebagai nabi itu ada pada sejauh satu batu. Maksudnya sebelum sampai
berdekatan dengan Rasulullah SAW pun orang dah grown dengan Rasulullah SAW. Jadi sebab tu Nabi SAW biasanya dengan sahabat-sahabat bergurau, bersuka-suka supaya sahabat-sahabat berani mendampingi Rasulullah SAW dan berani mereka mempelajari, menanya dengan Rasulullah SAW dan sebagainya. Jadi itu satu hikmah daripada Rasulullah SAW, dan memang akhlak baik daripada Rasulullah SAW begitu. Nabi SAW tidak sombong, tawaduk dan bergaul rapat dengan sahabat-sahabat dan bagi peluang mereka juga terhibur hati dengan kata-kata ataupun kelakuan daripada Rasulullah SAW itu. Jadi begitulah Nabi SAW dengan kanak sani pun Nabi SAW bersabda begitu sebagai menghiburkan hati kanak-kanak itu. Wa nudhiha, qala Anas kata, wa nudhiha bisatul lana, kami disiram bisat tikar bagi kami, kepunyaan kami, lana al-lamu litamlik, kepunyaan kami. Jadi siram tikar yang gulung lama di rumah tu, tikar tu untuk sembahyang. Anas bin Malik hampar, tapi sebelum hampar tu Anas bin Malik siramkan air, sebab tikar tu dah lama dan agak keras. Bila siram air jadi lembut sikit, selesa sikit untuk Rasulullah SAW sembahyang. Sebab tu dia buat begitu. Fasalla alaihi, kemudian Nabi SAW sembahyang di atasnya, di atas besar itu, tikar itu. Jadi mungkin daripada hadis ni yang adik Anas bin Malik pelihara burung dan kurung burung tu dalam sangkar. Di situ mungkin timbul iskal, haiwan tu dikurung dalam sangkar dan anak itu Aba Umair tu bermain dengan burung tu. Jadi mungkin timbul soalan di sini, ini merupakan satu penganiayaan terhadap haiwan dan ada hadis melarang berbuat begitu. Jadi kenapa adik Anas bin Malik tu lakukan begitu? Dan Nabi SAW tidak kata apa-apa, hanya Nabi SAW bersabda, ya Aba Umair ma fa'alan Nuhair. Jadi seolah-olah Rasulullah SAW tidak beritahu larangan yang dah disebut oleh Rasulullah SAW pada masa-masa dulu. Jadi ulama muhaddisin bagi tahu yang mana larang pelihara burung itu adalah dalam keadaan buat aniaya terhadap burung, tidak pelihara dengan baik, tak bagi makan dan sebagainya. Itu yang dilarang. Kalau tidak berlaku kejam terhadap burung, pelihara dengan baik, itu diharuskan.
Jadi Nabi SAW tahu yang adik Anas bin Malik pelihara burung tu, mereka pelihara dengan baik, tidak berlaku kejam, terlalu sayang. Bila dah mati burung tu, budak tu menangis. Jadi Nabi SAW dah faham mereka pelihara burung tu dalam keadaan yang baik. Jadi sebab tu ketika tu Nabi SAW tidak kata apa-apa berkenaan dengan itu, hanya sebutan daripada Rasulullah SAW sani sebagai menghiburkan hati adik Anas bin Malik tu. Wa fil babi an ibn Abbas qala Abu Isa hadithu Anas hadithun hasanun sahihun wal amalu ala hadha inda aksari ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum. Dan beramal menurut hadis ni di sisi kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang datang setelah mereka sahabat, iaitu wa man ba'dahum, iaitu tabi'in. Walam yarau bis salati 'alal bisati wa tunfusati ba'san. Bisat, tunfusah, jamak dia tanafis, itu sejadah, sama hamparan tikar ataupun kapek dan sebagainya, yang mana menjadi hamparan untuk sembahyang, itu panggil bisat, tunfusah ataupun tanfisah. Mereka sahabat-sahabat ulama, kebanyakan ulama di kalangan sahabat Nabi dan tabi'in, mereka menganggap tidak mengapa sembahyang di atas hamparan tikar dan sebagainya. Wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq, dan berkata dengannya adalah Ahmad dan Ishaq, dan juga wa huwa qaulul Auza'i wa Syafi'i wa jumhurul fuqaha'i, wa huwa qaulul Auza'i wa Syafi'i wa jumhuril fuqaha'i, pendapat sama Imam Auza'i, Imam Syafi'i dan juga jumhur fuqaha. Mereka juga berpendapat begitu, harus boleh sembahyang atas hamparan, atas tikar. Wasmu Abi Tayyahi Yazid bin Humaidin, nama bagi Abi Tayyah. Dalam hadis tadi ada Abi Tayyah, yang mana Imam Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis mengambil riwayat daripada dia. Dia tu pula riwayat daripada Anas bin Malik. Abi Tayyah sebut dalam hadis dengan gelaran nama dia Yazid bin Humaid. Jadi ini satu adat ataupun satu penjagaan yang begitu baik daripada Imam Tirmizi, iaitu apabila dalam sanad hadis dia sebut nama rawi dengan gelaran, tidak sebut nama, kalau begitu dia akan bagi tahu nama rawi itu. Terkadang dia dah sebut nama rawi dalam sanad tu, dia sebut balik gelaran bagi rawi itu ada tujuan daripada Imam Tirmizi. Sebabnya takut rawi yang ada dalam sanad hadis tukar dengan orang lain yang sama nama ataupun sama gelaran. Mungkin Abi Tayyah masa tu ada bukan seorang saja, ada 2 orang, 3 orang. Jadi Imam Tirmizi dia sebut nama Abi Tayyah, iaitu Yazid bin Humaid,
bukan Humaid bin Yazid ataupun bukan Yusuf bin Ibrahim. Mungkin Abi Tayyah ada, masa itu ramai Abi Tayyah dengan nama Yazid ada, Abi Tayyah dengan nama Humaid ada, Abi Tayyah dengan nama Yusuf dan sebagainya. Kalau dia tidak sebut nama bagi Abi Tayyah ni, takut akan datang tukar Yazid bin Humaid Sani, tukar dengan orang lain, dengan Humaid ke Yusuf ke. Ketika tu akan timbul masalah. Apa masalah tu? Masalahnya Abi Tayyah dengan nama Yazid bin Humaid ni, misal kata dianggap rawi sahih ataupun hasan. Apabila tukar dengan Humaid bin Yazid yang sama gelaran Abi Tayyah tu, mungkin Humaid bin Yazid tu orang yang tidak dipercayai ataupun orang yang mempunyai sifat lupa ataupun orang yang suka melakukan dosa kecil, kefasikan dan sebagainya. Ketika itu disebabkan dah tukar begitu, riwayat datang daripada rawi sahih ataupun hasan Sani, Abi Tayyah Yazid bin Humaid Sani, dah tukar dengan apa nama Abi Tayyah Humaid bin Yazid, rawi dhaif. Jadi yang mana Imam Tirmizi dah pun kira hadis daripada sanad yang ada Abi Tayyah Yazid bin Humaid sebagai hasan sahih tadi, bila dah tukar dengan orang lain, orang kemudian akan tentu hadis itu dhaif. Mungkin orang kemudian kata Imam Tirmizi salah di sini, Abu Tayyah ni rawi dhaif, dia kira nama lain tidak Yazid bin Humaid. Dan kenapa hadis datang daripada rawi dhaif tu, Imam Tirmizi menentu sebagai hasan sahih. Jadi orang akan datang akan timbulkan masalah. Jadi Imam Tirmizi daripada awal lagi dah jaga itu. Kiranya adat Imam Tirmizi kebanyakan dalam bab-bab ni kita akan jumpa cara tu. Babu ma jaa fi salati fil hitani. Hitan jama' bagi haitun. Haitun ay bustanun, kebun. Sembahyang dalam kebun-kebun. Haddatsana Mahmud bin Ghailan حدثنا أبو داود أخبرنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان. Riwayat daripada Muaz bin Jabal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai sembahyang dalam kebun. Berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai sembahyang dalam kebun ni, ulama buat kesimpulan, katanya mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di tempat tu, tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qasdul khalwah 'anil nas fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengasingkan diri daripada orang ramai ketika sembahyang dalam kebun tu. Dan yang kedua, Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi yang pertama Sani, Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi juga
Dia juga ambil maksud begitu. Yang kedua, hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam kebun begitu, tujuannya supaya wujud keberkatan pada buah-buahan ada di kebun. Dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di situ, sebab sembahyang ni yang menarik ataupun membawa rezeki. Jadi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di situ. Jadi ada beberapa sebab begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam kebun tu. Qala Abu Dawud Tayalisi, yang riwayat daripada Hasan bin Abi Ja'far, dia kata yakni al-basatin al-hitan, maksud dia Abu Dawud At-Tayalisi, dia kata basatin jamak bagi bustan, maknanya kebun. Qala Abu Isa, hadits Mu'adz hadits gharib la na'rifuhu illa min hadits al-Hasan ibn Abi Ja'far, wal Hasan ibn Abi Ja'far qad dha'afahu Yahya bin Sa'id wa ghairuhu. Hasan bin Abi Ja'far, yang mana Abu Dawud ambil riwayat daripada dia tu ditad'ifkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan, iaitu Imamul Jarh wa Ta'dil. Yahya bin Sa'id Imam Jarh Ta'dil, dan yang lain seperti Yahya bin Ma'in dan sebagainya. Mereka anggap Hasan bin Abi Ja'far ni rawi dhaif. Imam Al-Fallas kata Hasan bin Abi Ja'far ni saduq munkarul hadis. Saduq maksudnya Hasan bin Abi Ja'far Sani dari segi qaul dan amal dia siqah, adal yang dipercayai, tidak dituduh berbohong. Hanya ada sedikit kekurangan ingatan. Rawi seperti itu panggil saduq, rawi yang tidak ada apa-apa masalah dalam kata-kata dia dan amalan dia, dianggap adal, siqah, yang dipercayai, lagi tidak dituduh berbohong rawi itu. Hanya dia ada sedikit kekurangan ingatan. Rawi seperti itu dinamakan saduq. Munkarul hadis, munkarul hadis maksudnya Hasan bin Abi Ja'far dianggap rawi dhaif, dan riwayat daripada dia agak bercanggah dengan riwayat daripada rawi siqah yang ramai, itu panggil munkar. Qala al-Bukhari munkarul hadis, Imam Bukhari juga kata dia tu istilah dia tu munkarul hadis. Jadi dhaif, munkarul hadis, la yuhtajju bihi, laisa bil qawi. Ada banyak istilah ditentukan bagi rawi dhaif. Jadi itu istilah-istilah jarah. Jarah makna mensifatkan rawi dengan sifat tidak adil, tidak siqah. Jadi dhaif
ataupun munkarul hadis itu mengikut kiraan daripada muhaddisin. Istilah-istilah itu ada pada peringkat 1 hingga 3 daripada 7 peringkat jarah. Dan muhaddisin kata hadis datang daripada rawi ditentukan dengan gelaran jarah daripada 1 hingga 3 peringkat itu. Kiranya hadis-hadis daripada mereka diterima dan juga hadis-hadis itu boleh jadikan mutabi' ataupun syahid. Jadi itu perlu kita faham istilah-istilah yang digunakan oleh imam-imam hadis itu. Kalau kita ambil kira semua tu begitu, mungkin tidak banyak timbul masalah dengan rawi-rawi dan tidak akan banyak kritik kepada rawi-rawi dan tidak mudah menghukum dhaif, tidak boleh amal dan sebagainya. Tidak akan sampai ke situ kalau tidak kira semua tu, hanya kita ambil yang kita suka, apa yang imam-imam buat putusan dan kata seperti munkarul hadis dan sebagainya, kita pun hukum hadis tu hadis munkar, datang daripada rawi munkarul hadis, tak boleh pakai dan sebagainya. Kalau kita nak menentu dengan satu pendapat daripada seorang imam saja, itu tidak adil, kena ambil kira semua. Kemudian kita pegang keputusan terakhir daripada jumhur muhaddisin, apa kata mereka dengan rawi itu, kita pegang di situ. Kalau begitu tidak banyak khilaf kita satu sama lain, tidak akan timbul banyak masalah dengan hadis-hadis. Lagipun ulama muhaddisin dan fuqaha mujtahidin sepakat dah pun bagi tahu sebulat suara hadis-hadis yang ada dalam Sunan Tirmizi kesemuanya diamal oleh fuqaha mujtahidin kecuali 2 hadis. Jadi maknanya hadis-hadis di mana imam-imam jarah ta'dil mentadhaifkan terhadap mana-mana rawi yang ada dalam sanad Sunan Tirmizi, dan juga hadis-hadis yang dianggap datang daripada rawi ahlul bidah wal ahwa, juga ada dalam Sunan Tirmizi. Hadis-hadis itu juga diamal oleh fuqaha mujtahidin dengan cukupnya syarat-syarat yang boleh ambil riwayat daripada rawi ahlul bidah wal ahwa itu. Jadi perlu kita ambil kira semua itu dengan baik, jangan terlalu cepat menghukum dhaif dan tolak hadis-hadis dhaif itu. Bab ma jaa fi sutratil musalli. Bab ini datang berkenaan dengan sutrah bagi musalli. Sutrah tirai ataupun tabir ataupun satu benda yang menjadi petanda ataupun penghalang yang ada di hadapan orang sembahyang tu, supaya orang lain mudah lalu lintas di hadapan orang sembahyang tu. Dengan adanya sutrah tu, orang lalu lintas di hadapan dia, di hadapan orang sembahyang tu, orang sembahyang pun tidak diganggu,
pada khusyuk sembahyang dia, dan orang lalu lintas pun tidak ada dosa. Jadi berkenaan dengan sutrah itu. Haddatsana Qutaibah wa Annadun qala akhbarana Abul Ahwasi an Simak bin Harb an Musa bin Talhah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhiratir rahli. Riwayat daripada Talhah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu meletakkan di hadapannya seumpama ataupun semacam kayu untuk sandaran. Muakhirah ni kayu diadakan untuk sandaran orang yang duduk di atas kenderaan binatang, merupakan kenderaan. Di situ ada sekeping kayu di sisi pelana yang ada di atas binatang tu, atas bahagian belakang binatang tu tempat duduk, dengan adanya sandal. Jadi kayu tu biasanya setinggi 1 hasta. Jadi kalau ada lebih kurang tu falyusalli, maka hendaklah sembahyang di belakang sutrah tu. Wala yubali man marra min wara'i zalika, dan orang sembahyang tu jangan peduli kepada mereka yang lalu lintas di belakang itu, di belakang kayu sani, maksudnya di belakang sutrah tu. Sutrah umpama kayu untuk sandaran bagi orang menunggang binatang tu. Jadi Imam Nawawi dalam syarah Muslim dia bagi penjelasan, katanya sekurang-kurangnya sutrah yang sama lebih kurang dengan muakhiratir rahli sani, biar ada 2/3 hasta setinggi tinggi dia. Itu huraian daripada penjelasan daripada Imam Nawawi, ada dalam syarah Sahih Muslim tu. Wa fil babi an Abi Hurairah wa Sahl ibn Abi Hasmah wa ibn Umar wa Sabrah ibn Ma'bad wa Abi Hujaifah wa Aisyah. Wa qala Abu Isa hadits Talhah hadits hasanun sahihun wal amalu ala hadha inda ahli ilmi. Semakna dengan hadis bab masih ada riwayat daripada Abu Hurairah dan sebagainya. Imam Tirmizi kata hadis al-Hasani, hadis hasan lagi sahih, dan beramal menurut hadis ni di sisi ulama. Wa qalu, dan mereka ulama kata, sutratul imami sutratun liman khalfahu, sutrah bagi imam yang ada batang kayu yang ada 2/3 hasta sani yang ada di hadapan imam tu, sutrah tu bagaikan sutrah bagi makmum yang ada di belakangnya, di belakang imam tu. Jadi maksudnya sutrah yang ada di hadapan imam tu memadai bagi makmum semua. Tidak kata setiap seorang makmum mesti ada sutrah di hadapan mereka masing-masing, tidak. Bila di hadapan imam tu ada sutrah, itu dah cukup, dah memadai.
Babu ma jaa fi karahiyatil mururi baina yadayil musalli. Bab ini datang berkenaan dengan tegahan lalu lintas di hadapan orang yang sembahyang. Haddatsana al-Ansari akhbarana Ma'nun akhbarana Malik bin Anas an Abi Nadri عن بشر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم يسأله. Zaid bin Khalid al-Juhani dia hantar orang kepada Abu Juhaim, suruh orang tu tanya kepada Zaid, kepada Abi Juhaim, Mada sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil marri baina yadayil musalli ay amamal musalli, berkenaan dengan tanya berkenaan apa dia dengar. Abu Juhaim tu dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan yang lalu lintas di hadapan orang sembahyang tu. Faqala Abu Juhaim, maka Abu Juhaim kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli, seandainya yang lalu lintas di hadapan orang sembahyang tu sekiranya dia tahu, madza alaihi, apakah dosa ataupun beban yang ada di atasnya, di atas yang lalu lintas tu, maksudnya yang lalu lintas di hadapan orang sembahyang, kalau dia tahu betapa besarnya dosa lalu di hadapan orang sembahyang tu, lakana ay yaqifa 40 khairul lahu, tentunya dia tu berdiri 40, tak sebut 40 bulan ke 40 tahun ke, itu lebih baik baginya daripada dia lintas di hadapan orang sembahyang tu. Qala Abu Nadri, Abu Nadr kata, ini qala ni qaul Malik bin Anas yang riwayat daripada Abu Nadr tu. Malik kata, Abu Nadr kata, La adri qala 40 yawman Aw 40 syahran Aw 40 sanatan, aku tidak pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tu 40 hari ataupun 40 bulan ataupun 40 tahun. Jadi kalaulah orang sembahyang, kita terpaksa lalu di hadapan dia sejauh mana jarak di hadapan orang sembahyang tu kita boleh lalu. Ada setengah ulama kata di antara orang sembahyang dengan yang lalu tu biada jarak qadru salasati azru'in, sekadar 3 hasta. Tu jauh pada tu boleh lalu. Dan setengah pula kata di antara yang sembahyang dan yang lalu lintas sani biar ada
qadru ramyatin bihajarin, sekadar sekali lontar batu. Jadi lontar batu biasa sampai jauh mana, jauh tu boleh lalu. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث أبي جحيم حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentunya salah seorang daripada kamu sanggup berdiri selama 100 tahun itu lebih baik baginya daripada orang tu lalu di hadapan saudaranya sedang sembahyang. Jadi maksudnya kalau kata kena tunggu 100 tahun, tak boleh lalu lagi di hadapan orang sembahyang tu. Kalau walaupun begitu, baik tunggu berdiri, tidak lalu di hadapan orang sembahyang tu. Jadi maksudnya orang tahu dosa lalu di hadapan orang sembahyang tu, dia akan sanggup berapa lama pun dia kena tunggu, dia akan tunggu. Tapi kalau terpaksa lalu juga, seperti mana sebut tadi, setengah ulama ada bagi cadangan, boleh dia tu lalu di hadapan orang sembahyang jarak jauh di antara orang sembahyang dan yang lalu tu, biar ada jarak 2/3 hasta. Dan setengah pula kata boleh dia lalu daripada jarak, kiranya lepas jarak tu daripada tempat sujud orang sembahyang tu. Jadi di situ ada khilaf kiraan di sisi imam-imam mazhab tu. Wal amalu alaihi inda ahli ilmi, dan beramal menurut hadis ni di sisi ulama, iaitu karihul murura baina yadayil musalli, mereka menganggap makruh. Maksud makruh di sini makruh tahrimi, yang lalu di hadapan orang sembahyang tu mereka anggap makruh lalu di hadapan orang sembahyang. Walam yarau anna dhalika yaqta'u salat ar-rajuli, sedang mereka tidak menganggap bahawa itu lalu di hadapan orang sembahyang itu memutuskan, membatalkan sembahyang orang tu. Jadi yang menjadi makruh tahrim tu bagi orang yang lalu, maknanya dia tanggung, orang sembahyang tu tidak batal sembahyang. Jadi lalu lintas itu di hadapan orang sembahyang itu tidak membatalkan sembahyang orang tu. Ya, sekarang ini dulu. Sebab hadis akan baca la yaqta'us salata syai'un dengan la yaqta'us salata illa al-kalbu wal himar. Dua bab tu ada kaitan. Baik kita baca serentak, kalau baca lagi tak sempat, panjang juga dua ni. Sekarang ni dulu, insyaAllah kita sambung minggu lain.
Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu wal 'asri illa alladzina tawasaw bis sabr.